Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita di antara yang dipilih oleh Allah untuk berada di taman syurga, majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita dicatatkan pahala, diampunkan dosa, dinaikkan darajat dan dikira sebagai amal salih ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kita menyambung kembali pengajian kitab Akidah Ahli Iman karangan Syekh Abdul Qadir Al-Fasi rahimahullahu taala. Sampai muka surat 16 16 sifat kalam. Betul. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Musannif rahimahullahu ta'ala, mutakallim bi kalamin laisa biharfin wala sautin wala ya'tarihi sukutun wala taqdimun wala ta'khirun wala tartibun wala tab'idun wala inqita'un. Sifatuhu la tushbihu sifatil makhluqin kama anna zatahu la tushbihu zawatal makhluqin. Maha berfirman dengan sifat kalam yang bukan daripada huruf. Allah Ta'ala berfirman, yang mana kalam Allah Ta'ala itu laisa biharfin, bukanlah daripada huruf atau suara, wala sautin, dan juga bukan kalam Allah Ta'ala itu suara. Sifat kalamnya Allah tidak memerlukan diam, tidak memerlukan permulaan, tidak memerlukan pengakhiran, tidak memerlukan tersusun, tidak dibahagi-bahagi, juga tidak kepada terputus. Kerana apa? Kerana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Ya, ini sama sekali tidak sama dengan sifat makhluk. Seperti zatnya Allah tidak menyerupai zat-zat makhluk. Maka kita masuk kepada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang seterusnya, iaitu kalam. Kalau mengikut tartib, susunan yang disusun oleh ulama, sifat kalam ini pada sifat yang ke-13. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-13. Dia termasuk daripada sifat ma'ani. Kerana menurut Imam Abu Hasan Asy'ari ada 13 sifat yang wajib diketahui dengan tafsil. Dengan jalan terperinci. Imam Tauhid kita, Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi.
Maka menurut Imam Abu Hasan Asy'ari, sifat yang wajib diketahui secara tafsil, yakni dengan jalan terperinci ini ada 13 sampai kepada sifat kalam. Adapun ditambah lagi selepas daripada itu yang disebut sebagai sifat maknawiyah, sehingga kan menjadi 20 sifat. Dan masyhur dengan kita mengaji pun tauhid, ahli sunnah wal jamaah mengaji tauhid sifat 20. Dia menjadi satu perkara yang masyhur. Tapi pendapat yang kuat, pendapat yang rajih adalah 13 sifat. Tetapi tidak bertentangan di antara dua imam ini, kerana mereka ada hujah masing-masing. 13 sifat ke ataupun 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala tetap masuk dalam firqah ahli sunnah wal jamaah, sama ada aliran Asy'ariyah ataupun Al-Maturidiyah. Pastikan kita tuan-tuan, i'tikad kita, akidah kita, tauhid kita, akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Kerana akhir zaman ni macam-macam gangguan, macam-macam pemahaman, bahkan ramai yang sebenarnya bukan akidah ahli sunnah wal jamaah, mereka dakwa, mereka klaim mereka itu ahli sunnah wal jamaah, sedangkan hakikatnya tidak. Sebab itu ulama menyatakan iza utlika ahlu sunnah wal jamaah, bila disebut sahaja akidah ahli sunnah wal jamaah, apa maksudnya? Maksudnya tak lain dan tak bukan fal muradu, maka maksud akidah ahli sunnah wal jamaah iaitu golongan Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Lain daripada itu adalah bukan golongan yang disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu berakidah dengan akidah yang betul, berakidah dengan akidah yang sahih akhir zaman ni tuan-tuan merupakan satu nikmat yang besar. Nikmat yang besar, kurniaan daripada Allah Ta'ala. Kerana dari segi akidah pun berpecah dengan banyak golongan yang dalam riwayat Rasulullah SAW menyatakan bahawa umat aku berpecah dengan 73 golongan. Tafarraqat ummati, berpecahnya umat aku 73 golongan. Bukan 37, 73. Nak kata betapa banyaknya yang berlaku perpecahan. Termasuk perpecahan dari segi akidah, termasuk perpecahan dari segi tauhid. Berpecah juga dengan 73 golongan. Begitu juga termasuk perpecahan dari segi fiqh. Begitu juga perpecahan yang berlaku kepada umat Nabi SAW, perpecahan dari segi ilmu tasawuf. Maka dari segi ilmu akidah pun tidak terkecuali berlaku perpecahan. Yang kita khawatir kita tidak termasuk daripada golongan yang diberikan jaminan oleh Rasulullah yang satu sahaja masuk syurga. Tak lain dan tak bukan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Sebab itu akhir zaman ni tuan-tuan hati-hati daripada mana kita dapat ilmu yang kita belajar tu, kena tahu daripada siapa. Supaya yang terlebih penting akidah tu yang perlu kita selamat.
Kerana itu yang akan ditanya, dilihat oleh Allah Ta'ala bila mana kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bila kita bertemu dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nak tengok kalbun salim, hati kita yang sejahtera. Tidak ada yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu wajib kita belajar tauhid, wajib kita belajar akidah, supaya jangan tersasar akidah kita, iman kita kepada Allah. Kata guru saya, bila sampai kita mengaji kepada sifat kalam ni, ini nak kena perhati betul-betul. Bahkan ramai orang mengaji, alim ulama tergelincir pada masalah perbicaraan sifat kalam. Kerana kalau kita tidak mengaji betul-betul, tuan-tuan, menurut manhaj akidah ahli sunnah wal jamaah, silap-silap kita memahami sifat kalam ni, salah satu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, akan sama menyerupai dengan kalamnya, katanya manusia. Sebab tu kena hati-hati tu. Sebab bila dah sama sifat makhluk dengan sifat Allah tu sama, itu sudah tasbih, sudah sama. Sedangkan Allah Ta'ala tekankan laisa kamislihi syai'. Kamu jangan samakan aku, yakni Allah, dengan syai' ai makhluk. Jangan samakan, sama ada pada zat, pada sifat maupun pada af'al. Bila kita samakan, tuan-tuan, maka itu sudah berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam perbahasan sifat kalam ini, perkara yang penting kita sebagai orang awam, yang pertama, kita kena tahu bahawasanya wajib bagi setiap mukallaf untuk tahu dan beriktikad bahawa Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat kalam, dengan sifat perkata. Pertama sekali kita bila ngaji tauhid ni, tuan-tuan, maka dalam perbahasan sifat kalam kena tahu dulu yang pertama, wajib atas tiap-tiap mukallaf. Siapa mukallaf? Kita yang berakal, balik, sampai seruannya, kita tahu, boleh belajar, boleh faham. Maka wajib atas setiap mukallaf untuk tahu, jalan untuk tahu ni iaitu ta'lim, belajar, ngaji. Jalan untuk tahu adalah belajar. Itu wasilah untuk belajar, untuk tahu bahawa Allah Ta'ala ni sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu sifat kalam. Jalannya kena belajar. Belajar pula, belajar ilmu apa? Ilmu tauhid. Sebab itu bila kita dengar Pak Imam dia nak mulakan tahlil tu, apa dia sebut? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah. Siapa